Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam perbincangan bagi topik-topik dalam kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia yang ditawarkan di IPT di seluruh Malaysia. Perbincangan kita kali ini akan menyentuh topik yang kelima daripada kursus ini, iaitu Tamadun Cina. Jadi insyaAllah saya akan pergi secara ringkas dan saya lebih banyak akan membacakan kenyataan-kenyataan yang muncul di dalam slide ini. Jadi saya serahkan kepada saudara dan saudari untuk mencari bahan-bahan yang lebih lanjut untuk memahami dengan lebih mendalam Tamadun Cina ini. Dan saya pasti bahawasanya pembelajaran tentang Tamadun Cina ini sangat luas dan perlukan lebih banyak rujukan dan perbincangan untuk kita memahami secara mendalam tentang tamadun ini. Baik. Berikut adalah di antara hasil pembelajaran bagi topik ini, iaitu yang pertamanya diharapkan para pelajar dapat menerangkan latar belakang sejarah tamadun Cina. Yang keduanya dapat menguraikan ciri-ciri dan nilai-nilai utama dalam tamadun Cina. Dan yang ketiga, menilai kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh tamadun Cina, mungkin boleh dibandingkan dengan apa yang ada pada hari ini dan yang boleh kita bawa untuk dimanfaatkan dalam perkembangan tamadun Malaysia ini. Pada peringkat awal, penduduk Cina menikmati kemakmuran hasil daripada kesuburan tanah di sekitar Huanghui ataupun Sungai Kuning yang menjadi salah satu punca kehidupan di utara Cina, yang dalam slide ini, di kawasan ini, kawasan Sungai Kuning, di kawasan utara di China ini. Pada sekitar tahun 3950 hingga 1700 sebelum Masihi, di lembah sungai ini terdapat satu kebudayaan apa yang dipanggil sebagai budaya Yang Shou, iaitu berlaku dalam era Neolitik di China. Sekitar tahun 2000 sebelum Masihi muncul seorang pemimpin di lembah tersebut yang dikenali sebagai Huang Ti atau Maharaja Kuning. Beliau dianggap sebagai pemimpin yang berwibawa dan terkuat di lembah Sungai Kuning, dan kepentingan pemerintahan beliau ialah merupakan era peralihan dari zaman Neolitik ke zaman Gangsa. Selepas itu munculnya kegiatan ekonomi yang lebih sempurna seperti kegiatan penternakan, pembinaan pangan dan pengeluaran serta penurunan sutra, dan hasilnya lahirlah kumpulan atau keluarga kuat yang menubuhkan sebuah dinasti. Di antara dinasti awal yang muncul adalah dinasti Xia. Pada masa yang sama, di bahagian tengah dan selatan China terdapat juga penempatan Neolitik. Di bahagian tengah China, sungai terpanjang di sini, dan ketiga terpanjang dunia itu Sungai Yangtze. Ini di kawasan Sungai Yangtze yang terdapat kegiatan memburu, menangkap ikan dan memungut makanan. Kehidupan Neolitik juga dijumpai di gua-gua batu dan di wilayah Guangzhou dan juga budaya Pengkeng di Taiwan, iaitu antara tahun 5000 hingga ke tahun 3000 sebelum Masihi di kawasan sini. Baik, tahap perkembangan tamadun Cina, tahap permulaan wujud di antaranya tiga dinasti yang penting, iaitu dinasti Xia, iaitu berlaku di antara tahun 2100 hingga 1600 sebelum Masihi. Dinasti Shang, iaitu 1600 hingga 1066 sebelum Masihi, dan dinasti Zhou antara 1066 hingga 256 sebelum Masihi. Dinasti Xia yang merupakan sejarah tamadun Cina yang paling penting, itu sejarah bangsa Han. Panggilan orang Han atau bangsa Han bermula pada dinasti Han, Raja Cao Chu, dan panggilan orang Cina diberi gelaran dengan Xia atau Hua Xia. Ini adalah pusat bagi dinasti Xia. Dinasti Shang di antara 1600 hingga 1086 sebelum Masihi. Perhubungan Shang dengan Xia, dinasti yang merupakan dinasti kedua negara Cina, itu di kawasan sini, Shang ini. Kemudiannya dinasti Zhou yang berlaku antara 1066 hingga 256 sebelum Masihi. Wujudnya sistem Zongfa, sistem negara desa, sistem pematuhan terhadap negara kurniaan, sistem tanah perigi, persoalan bandar dan wilayah juga muncul, dan juga wujudnya pemujaan terhadap Tian dalam konteks kepercayaan agama. Ini adalah kawasan ini yang berkembangnya dinasti Zhou. Dan selepas itu berkembang dalam kawasan yang lebih luas di kawasan kedua-dua lembah sungai ini. Tahap perkembangan tamadun Cina, tahap penubuhan. Dalam tempoh masa antara tahun 722 hingga 220 sebelum Masihi, di mana dalam tahap ini keadaan Cina adalah berada dalam keadaan huru-hara, berpecah belah, yang berlaku peperangan.
Berkembangnya pelbagai pemikiran falsafah dari antara ahli falsafah terkenal adalah Confucius, Lao Tzu, Zhuangzi dan Mozi. Kesusastraan juga berkembang dengan begitu pesat. Confucius ataupun Konghucu lahir pada sekitar 551 sebelum Masehi, itu pada zaman pemerintahan dinasti Zhou di negeri Lu. Jadi guru persendirian yang pertama di China. Adik beliau ini menekankan mengenai perkembangan tanggungjawab dan moral menerusi peraturan yang ketat. Lao Tzu, Taoism merupakan pengasas Taoism, di mana Taoism merupakan falsafah yang dihasilkan oleh Lao Tzu, dan ajaran ini agak bertentangan dengan ajaran Confucius, di mana beliau beranggapan bahawa manusia adalah buruk dan beliau menyeru ke arah keadaan semula jadi atau lebih tepat mengembalikan keharmonian alam semula jadi. Zhuangzi ataupun Zhuzi yang menjadi pengasas kepada legalisme dilahirkan legalisme ini dilahirkan oleh seorang anak didik Confucius, iaitu Zhuangzi atau Zhongzu atau juga disebut Sun Tzu, yang hidup antara tahun 298 hingga 238 sebelum Masehi. Bagi Zhuangzi, apa yang penting manusia itu harus melihat mereka sendiri, dan manusia itu secara asasnya adalah bersifat jahat. Ajaran legalisme menyarankan pembinaan sebuah pemerintahan harus dijalankan berdasarkan undang-undang yang ketat. Mozi, pengasas ajaran Mozi yang wujud pada zaman dinasti Zhou, beliau percaya kepada universal love atau cinta sejagat, tanpa mengendahkan hubungan antara keluarga dan kedudukan. Setiap orang harus mencintai semua orang seperti ia mencintai diri sendiri. Tahap perkembangan Tamadun Cina di tahap development ataupun perkembangan, zaman ini merupakan zaman keemasan Tamadun Cina yang meliputi lebih kurang 7 dinasti, iaitu Qin, Han, Tang, Song, Yuan, Ming dan Qing. Dinasti Qin ataupun Qin yang wujud antara tahun 221 hingga 206 sebelum Masehi. Dinasti ini menyatukan seluruh negeri China supaya menjadi satu unit politik dan budaya yang berkuasa dari tahun 221 hingga 206 Masehi dan sebelum Masehi. Dinasti Han wujud antara tahun 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Dinasti Han wujud selepas penyingkiran dinasti Qin. Dinasti ini meninggalkan kesan yang mendalam sehingga hari ini, sehingga orang Cina menunjukkan diri mereka sebagai orang Han. Dinasti Tang yang wujud sekitar antara 618 hingga 907 Masehi, memerintah di antara tempoh tersebut, dan ketika ini Asia Tengah, Korea dan Vietnam juga turut dikuasai oleh China. Kemajuan yang dicapai dalam pertanian dan alat-alat pertanian meningkatkan penghasilan makanan. Pentadbiran negara dikendalikan oleh para ilmuwan terulung yang mendapat pendidikan mendalam dalam fahaman Confucianisme. Dinasti Song yang wujud antara tahun 960 hingga 1279, dinasti yang dinamik dan stabil. Budaya dan kesenian Cina mencapai kemuncakannya. Ekonomi dinasti Song dianggap paling berjaya. Kaifeng, itu ibu kota dinasti ini, menjadi kota yang paling besar di dunia ketika itu. Pada tahun 1132, tentera Song menjadi pasukan tentera yang pertama menggunakan belerang dan serbuk letupan dalam peperangan. Wang kertas mula digunakan pada tahun 1024, dan rekaan-rekaan baru seperti kompas dan alat pencetakan dapat diperkenalkan semasa pentadbiran mereka. Dinasti Yuan ataupun Mongol yang wujud sekitar 1271 hingga 1368 Masehi, di bawah kepimpinan Kublai Khan, kaum Mongol berjaya mengalahkan dinasti Sung dan mendirikan kerajaan baru, Peking sebagai pusat pemerintahan dan memulainya era perhubungan dengan barat. Dinasti Ming yang wujud sekitar 1368 hingga 1644, orang Cina merampas semula kuasa setelah kematian Kublai Khan. Seorang pemimpin bernama Chu Yuan Chang berjaya mengalahkan tentera Mongol. Dinasti Qing ataupun Qing yang merupakan dinasti terakhir dalam Tamadun Cina ini, yang wujud sekitar antara tahun 1682 hingga 1911. Ia menjalankan dasar-dasar yang telah dijalankan oleh dinasti Ming dengan membenarkan saudara asing singgah di mana-mana pelabuhan untuk berniaga. Baik, tahap perkembangan Tamadun Cina, tahap peralihan. Orang-orang Jepun datang untuk membeli teh, sutra dan porselin, tapi mereka gagal kerana Cina mengamalkan dasar tertutup pada ketika itu. Oleh itu, demi mengimbangi perniagaan, mereka menjual candu kepada orang Cina. Kerajaan Qing cuba mengharamkan penjualan ini, tapi pegawai dan peniaga menerima rasuah dan mereka tidak bertindak untuk menghentikannya. Akibat dari itu, tercetuslah bahawa perangan yang dinilai sebagai perang candu mengakibatkan kekalahan Cina ke tangan Inggeris. Sejurus selepas kekalahan itu, satu perjanjian telah dimeterai oleh Cina dengan Inggeris, iaitu perjanjian Nanking, yang menyaksikan kerajaan Qing perlu mematuhi perjanjian dengan menyerahkan tanah kepada orang Inggeris
dan mengizinkan mereka membuka pelabuhan untuk berdagang. Salah satu tanah jajahan Inggeris ialah Hong Kong yang telah dipulangkan kepada China, hanya dipulangkan pada tahun 1997. Era Republik dan Kuomintang. Selepas tamatnya dinasti Qing, bermulalah era China moden, dikenali sebagai pemerintahan Republik. Sun Yat-sen telah menubuhkan Republik China dan menjadi presidennya. Beliau merupakan ketua Kuomintang, iaitu Parti Kebangsaan Rakyat. Setelah kekalahan Jepun dan selesainya Perang Dunia Kedua, China dilanda perang saudara di antara pihak Kuomintang dan Tentera Pembebasan Rakyat, Komunis. Perang itu dimenangi oleh Komunis pada tahun 1949 dan Kuomintang menjadi lemah. Chiang Kai-shek dan pengikutnya Kuomintangnya melarikan diri ke Taiwan dan memerintah pulau tersebut sebagai Republik China. Setelah kemenangan berpihak kepada Komunis, Mao Zedong telah mendirikan Republik Rakyat China pada tanggal 1 Oktober 1949 di Beijing. Interaksi antara tamadun. Tamadun China banyak bertembung dengan budaya-budaya di kawasan pinggir seperti Mongolia, Tibet, Manchuria, Korea, Vietnam, Thailand dan India. Pertembangan juga berlaku disebabkan perdagangan antara China dengan negara-negara di sebelah barat, timur dan tenggara China. Interaksi dengan tamadun lain telah memperkayakan budaya dan kehidupan masyarakat China. Jadi setakat ini untuk siri yang pertama ini, kita akan berjumpa lagi dalam siri yang kedua, insya-Allah. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.